dengan siswa yang lain. Jadi panel kita yang kedua, yang juga tidak asing lagi, Saudara Muhammad Akmal bin Jamil, Naib Presiden 2 Majlis Kehormatan Pelajar MPP. Beliau sebelum ni menuntut di Putra International College di IIC dalam bidang Diploma in Risk Management, kemudian melanjutkan pengajian ke UNISTEL dalam bidang Bachelor and Human Resource di Fakulti Business. Baik. Mungkin beliau juga yang menariknya merupakan ahli mesyuarat Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan di bawah KPP. Jadi kalau bersidang MPP di seluruh negara ni, beliau akan hadirlah kepada mahasiswa mendapat senarai dekan ataupun Dean List Award sepanjang 5 semester. Dan juga jangan main-main, beliau juga merupakan jurulatih silat seni buah lian. Nanti mungkin boleh dikongsikan kemudian. Jadi apa khabar panel kita, Fakir dan juga Akmal, sihat? Alhamdulillah, sihat je kat sini Cik Sun. Masya-Allah. Cuma kamu tak jumpa apa dia? Betul. Agak bosan lah kat rumah kan kita PKP sekarang ni. Jadi kita nak tahu juga apa yang Fakir buat kat rumah tu kan, sebagai pimpinan mahasiswa. Baik, terima kasih kepada semua kita punya penonton yang sudi mengikuti program ni. Jadi kita akan lanjutkan perbincangan kita supaya wacana ni dapat dimulakan dan dikembangluaskanlah dalam sesi wacana yang lain. Saya kira kepimpinan dan juga tanggungjawab ini perkara asas dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah perkumpulan atau yang akan mendorong ataupun memandu hala tuju sesuatu pertumbuhan atau organisasi. Jadi MPP kita tahu menjadi badan naungan, penaung kepada satuan pelajar yang lain, mengangkat suara mahasiswa, mendengar denyut nadi suara kegusaran, kegelisahan dan lagi semua mahasiswa berada di dalam mood PKP, Perintah Kawalan Berkurung. Jadi saya nak tanya pada panel pertama, mungkin boleh terangkan sedikit peranan yang terperinci khususnya MPP UNISEL dan hampir 1 tahun pegal kepimpinan Fakih selaku presiden. Mungkin boleh terangkan kepada penonton kita. Silakan Fakih. Boleh Cik Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakir bin Damarulan, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UNISEL. Nak berkongsi sedikitlah tentang apa yang kami dah buat ataupun peranan kami yang utama dekat UNISEL. Okey, macam Cik Izan tahu macam untuk yang kawan-kawan kita yang kat luar tak tahu yang perlembagaan MPP kita kali ini telah digubal pada April 2019. Perlembagaan yang paling baru yang mana kita hanya mempunyai satu presiden mewakili kedua-dua kampus di Shah Alam dan juga Bestari Jaya. Untuk yang tak tahu, UNISEL ni ada 2 kampus, satu dekat Shah Alam, satu dekat Bestari Jaya. So Bestari Jaya itu adalah kampus utama. So bila perlembagaan baru ni digubal, satu je presiden ada. Jadi saya kena memonopoli kedua-dua kampus lah untuk membantu pelajar. Peranan khusus utama Majlis Perwakilan Pelajar ni adalah membantu menyuarakan pendapat ataupun masalah pelajar kepada pihak atasan. Lebih daripada segi kebajikan, masalah-masalah yang dihadapi dalam UNISEL. So dalam setahun ni memang banyak masalah yang kita dah hadapi. Seperti bila macam Selangor tak ada air, MPP kena. Itu salah satu lah yang antara yang kita mainkan juga. Lagi banyak antaranya membantu pelajar dalam bahagian-bahagian kebajikan. Kalau ada masalah boleh berujuk dengan kami dan kami boleh suarakan kepada pihak atasan lah. Itu salah satu yang saya boleh kongsi. Jadi MPP ni menjadi orang tengah lah menghubungkan di antara mahasiswa dan juga pengurusan. Dia umpama jambatan untuk menghubungkan dua tempat. So alhamdulillah sepanjang setahun ni macam-macam kerenah dan pelbagai masalah yang kita dah sampaikan.
Okay, saya dapat memahami dan merasai sebab ACP juga merupakan front line kepada isu mahasiswa. Kadang-kadang banyak persoalan bertubi-tubi dan kadang-kadang soalan-soalan tu soalan yang berulang yang telah dijelaskan. Pasti MPU juga merasai perkara yang sama. Harap bersabar. Okey. Jadi kita pergi lanjut kepada panel kita yang kedua lah. Akmal, Saudara Akmal yang dah sambung pengajian di UNICEF. Kalau dulu di college lain, sekarang di Universiti Selangor. Mungkin boleh kongsikan sedikit selaku seorang pimpinan pelajar dan bagaimana saudara dapat menyesuaikan diri. Sebab kita tahu tanggungjawab belajar tu satu tanggungjawab yang besar. Kemudian nak memimpin organisasi lagi satu tanggungjawab yang kedua. Bagaimana saudara boleh kongsikan pengalaman belajar di kampus itu? Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Akmal bin Jamil, merupakan naib Presiden 2 MPP Universiti Syaklah 1920. Jadi berkenaan dengan soalan tu, apa yang kita sebagai student yang perlu fokus adalah belajar. Belajar dan belajar. Itu ada fokus point kita yang pertama. Saya pun ada menasihati kepada rakan-rakan saya, SK saya cakap dengan dia, apa-apa study dulu, MPP kedua. Macam tu. Jadi untuk menyesuaikan diri tu sebenarnya dia terletak pada diri masing-masing juga. Sebab saya ada 2 kali juga di mana jadi MPP ni aku banyak konten kelas. Saya dah hampir setahun jadi MPP, saya rasa saya tak ada pun alasan saya untuk keluar, alasan saya untuk konten kelas tak ada. Saya akan ada masa untuk saya untuk fokus pada kelas dulu. Itu saja dari saya. Okey, itu satu pengongsian bagaimana keutamaan keutamaan sebab bidang Akmal ni risk management kan. Kalau urusan risiko dia boleh uruskan. Kalau setakat study dengan persatuan ni kacang goreng lah Akmal. Betul. Lagi-lagi Akmal ni jurulatih silat kan. Seorang yang berdisiplin tinggi. Mungkin Akmal ataupun Fakir boleh kongsikan bagaimana belajar di kampus, di alam kampus secara fizikal, jumpa dengan pensyarah, boleh jumpa dengan rakan-rakan untuk buat assignment. Tapi kita juga hadapi satu cabaran yang baru bila penggunaan e-learning dan kuliah secara online. Mungkin boleh kongsikan pengalaman sebelum PKP dan juga semasa PKP. Mana boleh mulakan? Pakai dulu. Okay. Memang sekarang ni memang Alhamdulillah lah. Kita sekarang ni, kita pun tak jangka benda ni nak jadi, betul tak? Siapa je nak yang duduk kat rumah lama-lama. Sepanjang sebelum PKP ni memang kita sedang cuti semester. UNICEF sedang cuti semester. Namun kita start semester kita dalam keadaan PKP. Maksudnya terus start online. Tak ada apa-apa ni, kita terus buat online semua-semua ni. So far belajar dekat UNICEF, saya cerita dulu yang sebelum PKP. Alhamdulillah belajar dekat UNICEF ni memang seronok. Pensyarah-pensyarah semua baik, rakan-rakan memang banyak lah. Lagi-lagi untuk kampus Bestari Jaya. Untuk kampus Bestari Jaya sebab kita ada kawasan residen. Maksudnya kita boleh jumpa 12 jam lah kiranya. Lepas curfew tu kita boleh jumpa je hari-hari dekat UNICEF tu. Ada je muka sama. Kolej kediaman dalam blok lah. Dan kolej kediaman dalam blok. So kita tak lekang daripada kawan-kawan tu. Sentiasa ada. Macam-macam ada dengan macam-macam kerenah yang kita dah lalui lah, ragam. So kalau macam saya sendiri sebagai MPP dan juga Presiden dan macam saudara Akmal, memang kita ni juga adalah tempat kebajikan pelajar. Daripada untuk cerita masalah, untuk kongsi masalah, daripada masalah sekecil-kecil, jumpa yang paling best kali saya pernah handle, jumpa anak kucing call saya. Jumpa anak kucing dalam longkang call saya. Macam mana ni dengan anak kucing ni? Memang waktu tu memang saya turun, saya sendiri pergi kutip lah anak kucing tu. Alhamdulillah dah besar dah sekarang. Sampai kucing pun dia minta MVP bantu Betul. Sampai ke kucing pun kita minta MVP bantu.
So lepas je kita bermula dengan PKP pada bulan Mac hari tu, PKP tu diumumkan ketika saya bersama-sama dengan saudara Akmal. Lepas tu saya sama-sama dengan saudara Akmal tengok tengok PKP tu, tengok pengumuman PKP tersebut. Pada hari pertama tu lah. Masih di kampus lagi atau di rumah? Masih di kawasan kampus Shah Alam. Masa tu memang saya berurusan dengan kampus Shah Alam lah. And then bila PKP tu diumumkan, saya bersama dengan Akmal dalam 3 hari. Tiga hari bersama-sama dengan Akmal sebab kita tak boleh bergerak. Perintah kerajaan tak boleh bergerak. Tapi pada fasa pertama tu tak adalah ketat sangat macam sekarang. Saya masa tu hari ketiga tu saya demam panas. Jadi untuk mengelakkan saudara Akmal dan rakan-rakannya berasa cuak sebab kita tahu wabak ni simptom-simptomnya adalah demam. Saya telah pergi ke hospital dan telah buat check up. Alhamdulillah memang disahkan demam panas sahaja. Dan saya terus pulang ke kampung halaman. Saya terus bergerak ke kampung halaman sebab maksudnya tak ada saringan COVID sekarang dah okey. Ada buat saringan COVID tak ada? Ada, kita ada buat medical check up. Okay. So waktu tu memang rasa kelakar lah sebab saya dihalau balik. Jadi bila dah berada di rumah ni alhamdulillah. And then bila kita dah start cuti semester, memang online learning ni bagus, satu approach yang bagus lah untuk kawan-kawan kita yang tak pernah lagi online learning. Macam saya dekat fakulti pun saya pernah menggunakan proses online learning. Tapi untuk yang baru memang satu benda yang baru dan bagus lah untuk student sebenarnya. Tapi online learning ni ada pros and cons dia sendiri. Okay. Antaranya ialah yang paling utama memang bergantung kepada internet lah. Kalau kata internet tu slow, memang slow lah. Macam saya sendiri kalau belajar memang kena ikut kekuatan internet tu lah. Macam kalau kata kekuatan internet tu malam, memang kena minta pensyarah saya untuk buat kelas malam lah. Oh, okay. Jadi dekat bila fleksibel lah, pensyarah ni fleksibel lah dengan mahasiswa Unisal. Pensyarah pun kena fleksibel. Alhamdulillah pensyarah Unisal ni sangat fleksibel. Ada yang buat kelas sampai pukul 2 pagi. Masya Allah. Sangat-sangat fleksibel. Inilah mengamalkan budaya ilmu benda yang saya sangat respect lah dengan pensyarah Unisal ni. Dia punya style belajar tu dia memang ikut lah dengan student sebab dia pun faham kesusahan sekarang. So kena ni lah. Dan masalah keduanya ialah bila kelas tu ramai. Contohnya kelas tu ada sampai 30-40 orang. So dia boleh jadi one way communication je, agak susah lah. Namun daripada kami sendiri, MPP ada mencadangkan beberapa inisiatif lain kepada fakulti untuk belajar secara talian tu tidaklah menggunakan satu platform. Sebab kita sekarang ni zaman dah 2020, takkan nak pakai lagi WhatsApp je kan. Kita ada Telegram, ada Facebook, ada Google sahaja ada banyak, Google Meet, Google Hangout. Jadi memang kita pun cadangkan kat pensyarah untuk guna macam-macam lagi platform yang lain lah. Bukan sekadar platform yang yang disediakan tu. Sebab kita tahu bila internet slow, kelas jadi slow, student tak dapat nak tangkap. Dan memang ramai student mengadu dekat kami lah dengan diorang yang masalah internet. Tapi so far so good, alhamdulillah. 60% kata okey lah. 60%. Okay. Ini berdasarkan tinjauan yang dibuat oleh MPP Ya betul. Ini kita ada buat ada dalam 1,000 lebih punya responden. Okay, bagus. Okey, bagaimana dengan Saudara Akmal pula? Mungkin pengalaman kalau Fakir tadi kampus kan sebelum PKP, bagaimana lifestyle kehidupan pelajar di City Campus, kemudian semasa PKP macam mana pula? Boleh kongsikan? Boleh ke saya nak macam cakap sikit dekat kuliah selama saya? Boleh, silakan. Okay. Saya tak buat satu kesilapan lah untuk pilih Unisal ni sebagai tempat untuk saya ambil degree, di mana sangat berbeza suasana degree saya dan diploma. Okay, jadi untuk degree ni saya diberi tempat untuk selahkan saya punya
Bakat-bakat. Bakat. Okay, nak silakan bakat saya boleh silakan. Jadi untuk diploma saya tak dapat. Sebab diploma saya dia tak ada. Benda tu tak ada. Jadi untuk degree ni, alhamdulillah UNISA memberi saya peluang. Saya pun dikelilingi oleh rakan-rakan yang awesome. Macam tu. Okay. Jadi saya amat bersyukur dapat masuk UNISA sampai saya nak belajar ni. Okay, lepas tu untuk semasa PKP ni rasa janggal juga duduk malam tu. Kita ni generasi sekarang ni memang selalu melepak je. Keluar memang dah terbiasa keluar, jadi kena tahan dah sebulan kan. Sebulan ni rasa macam apa? Tak mati ni. Okay, jadi sepanjang PKP ni pun saya diberi peluang oleh UNICEF untuk mengagihkan makanan. Mengagihkan makanan kepada student yang terkandar di Shah Alam. Jadi satu pengalaman yang bagus, satu pengalaman yang sangat menarik bagi saya. Walaupun semuanya adalah keluar duit saya keluar duit di minyak apa semua masa, tapi saya tak rasa benda tu membazir. Saya rasa benda tu sangat bala untuk diri saya. Sangat bala untuk orang lain. Sebab saya faham perasaan yang yelah tak ada makanan kan. Jadi apabila dimakan tu rasa sangat bersyukur. Okay. Jadi kalau pengalaman belajar bagaimana, Akmal? Pengalaman belajar jika sebelum PKP dan secara maya semasa PKP. Nak dikatakan saya tak rasa belajar secara maya ni sebab saya sekarang tengah menunggu untuk intern. Jadi tak dapat nak rasa lah, tak dapat nak rasa. Tak sempat nak rasa. Dengar daripada mulut orang je tapi tak tahu lah. Nak kena intern secara maya belum dibenarkan lagi belum. Mungkin MPP boleh bagi cadangan lah, boleh work from home. Betul. Kalau intern bergantung pada company masing-masing. Macam ada company saya, mereka kata tunggu habis PKP ni tamat dan baru boleh masuk office. Ada certain ni masa PKP ni dia kena work from home. Jadi contohnya macam untuk naik presiden satu PP dia dah start intern dah. Minggu lepas saya dah start saya. Jadi dia pun dah start kerja daripada work from home. Jadi berubah. Okey, baik. Menarik perkongsian yang dikongsikan oleh panel kita. Jadi Fakih, dalam pengalaman HCP, Comnet, kita menguruskan pelajar untuk terlibat aktif dalam persatuan. Jadi macam mana nak menghadapi dilema mahasiswa yang terperangkap dengan 3K ni, kuliah, kafe dan juga kolej kediaman yang tak terlibat dengan persatuan, dia dengan dunia dia saja. Okey. Pelajar universiti ni Cik Izzuan, macam Cik Izzuan pun pernah melalui zaman-zaman yang kita orang dah lalui, dan Cik Izzuan sendiri pun dah faham lah macam mana pelajar universiti ni sendiri punya, dia macam mana cakap, sikap, kerana perangai, ada macam pelbagai cara. Maksudnya macam sekarang ni memang tak boleh kata, khususnya lebih kepada, ada juga certain yang aktif macam kami untuk Majlis Perwakilan Pelajar ni memang aktif, ada juga yang kurang berminat untuk aktif. Jadi mungkin kat situ pendekatan yang paling sesuai, kita boleh bekerjasama dengan unit counselling, boleh cari student-student yang introvert ni. Kadang-kadang ada juga yang dekat universiti ni, dia datang hanya untuk belajar, dia dah setkan mindset dia hanya untuk belajar, dia tak nak buat benda lain. So bila dia dah setkan mindset dia hanya untuk belajar, tu yang menjadikan satu karakter baru yang tak ada dekat alam persekolahan semua. Sebab kalau kat sekolah kita wajib aktif, kita wajib join koko, kita wajib turun buat sukan. Tapi dekat universiti ni tak ada yang mewajibkan benda tu. Jadi memang kita juga, MPP juga ada cadangkan kepada pihak atasan ataupun pihak pengurusan untuk
memasukkan sebagai satu kewajipan pelajar untuk menjadi aktif lah. Seperti yang kita tahu, UNICEF adalah IPTS, yang di mana kita adalah separuh IPTS dan separuh lagi adalah kerajaan. Berbanding dengan universiti IPTA lain, kalau kita IPTA memang ada benda tu. Maksudnya ada, orang kata apa, demerit yang tertentu yang bila student aktif dan student tak aktif. Jadi mungkin salah satu penekanan boleh pihak UNICEF untuk tekankan untuk student aktif dan masukkan dalam mereka punya transkrip nantilah bila dah grad nanti. Okay. Itu idea yang menarik daripada MPP. Itu memang kita dah pernah borakkan dulu dengan kita punya TNC. Jadi benda ni masih dalam usaha lagi sebab kita banyak lagi orang kata benda yang kita kena halusi. Dan satu lagi, apa yang menarik dekat UNICEF Bestari Jaya juga sebenarnya fasiliti kat UNICEF Bestari Jaya ni sangat lengkap. Ada banyak benda. Ada pusat sukan, ada, orang kata kalau nak jogging hari-hari tu memang tak ada masalah sebab kita memang ada track jogging. Boleh kurus sukan, boleh kurus. Alhamdulillah, pengalaman saya 3 tahun kat UNICEF, memang masuk UNICEF berada tu boleh kata 100 kg, sekarang dah 70 kg. 3 tahun 3 tahun hari-hari dia jogging. So selain daripada tu ada juga padang rugby, padang bola sepak, futsal, court bola tampar, badminton, bola jaring. So sebenarnya banyak yang boleh diutilize oleh pelajar sendirilah. Ini sebenarnya tertaluk kepada diri pelajar juga. Sebab sekarang ni macam Cik Izzuan tahulah, generasi yang sekarang ni, generasi Gen, orang kata generasi Alpha yang paling baru ni, mereka lebih berminat kepada e-sport sebenarnya, Cik Izzuan. Yang ini pun salah satu benda yang kita akan kupas nanti untuk sesi yang akan datang. E-sport ni mereka lebih kepada di hadapan komputer, main dekat dalam telefon. Bukan jenis yang seperti yang generasi lepas yang sukanya adalah kepada padang. So dia agak berbeza lah generasi kita ni, Cik Izzuan sebenarnya. Saya sedar. Akmal kena sedar kita dah tua. So maksudnya kampus lengkap fasilitinya, jadi hanya perlu dimanfaatkan oleh semua mahasiswa, sama ada dalam konteks sukan ataupun kegiatan intelektual, kegiatan keagamaan. Kita ada masjid yang juga aktif menjalankan program kerohanian, ceramah agama. Jadi mungkin kita harap mahasiswa boleh bergabung dengan MPP dan juga Persatuan untuk mencadangkan idea-idea supaya kegiatan itu lebih beragam dan juga menepati cita rasa mahasiswa yang berbagai ni. Okey. Tapi e-sport menjadi trending yang utama sekarang. Saya kira bila berlaku PKP ni ramai yang semua main game ni. Betul. Disebabkan perkara ni lah yang banyak sangat yang student ni kepada handphone. Disebabkan perkara ni lah MPP ada propose ataupun ada membuat satu program yang mana kita ada UNICEF Home Competition yang dilancarkan pada hari ini, bermula pada hari ini sehingga 28. Jadi kat sini pun saya nak mengajak mahasiswa untuk menyertai pertandingan ni sebab pelbagai hadiah menarik yang kita sediakan untuk mahasiswa sendiri. Competition ni kat rumah je, tak payah nak keluar-keluar. Duduk rumah buat dengan adik-adik pun boleh. Khusus kepada pesertanya mahasiswa UNICEF atau? Mahasiswa UNICEF sahaja. Staff tak boleh join Staff tak boleh. Okay, jadi kita harap mahasiswa di luar sana rebut peluang ini daripada peringkat asasi, di peringkat diploma dan juga degree. Bahkan minggu ni minggu pertama kuliah di kalangan pelajar baru. Menariknya kali ini kita punya pendaftaran ialah pendaftaran secara online. Jumpa pengalaman baru pada pengurusan universiti juga. Jadi Akmal bagaimana kalau di kampus Shah Alam kita tahu sedikit ada perbezaannya. Jadi bagaimana dilema mahasiswa 3K ni berlaku juga di Shah Alam atau di Bestari Jaya sahaja? Atau bagaimana Akmal melihat hari ini? Okay. Saya melihat di jenis Shah Alam memang ada perbezaan dari sisi kawasan yang kita nampak. Jadi Shah Alam tak ada tempat untuk
jogging seperti yang ada di BJ. Tapi depan Indonesia Shah tu ada tasik yang boleh jogging. Kita boleh gunakan sekitaran yang ada di sekitar UNISA. Untuk BJ ada gym yang disediakan oleh Peninsel. Di belakang kampus Universiti Shah Alam pun ada gym juga. Cuma bezanya berbayar. Untuk BJ ni tak berbayar. Untuk Shah ni anda kena keluarkan duit sikit untuk benda tu semua. Lepas tu fasiliti dia bagi saya okey lah. Okey. Kalau saya Okey lah ya. okey. Baik, untuk saya terselesa dekat Universiti Shah Alam tu. Saya tak rasa nak pergi BJ. Itu untuk saya lah. Saya suka dekat Universiti Shah Alam. Walaupun BJ tu lebih lengkap fasilitinya, jadi saya lebih suka untuk stay di Shah Alam. Mungkin disebabkan persekitaran dan pada sama saya dapat bergaul dengan orang UiTM yang berada dekat je sebelah dengan Universiti Shah Alam. Jadi saya ada dapat juga, saya dapat membuat rakan daripada U lain. Boleh tukar pendapat. Rakan lelaki ke perempuan tu? Lelaki. Perempuan okey. Jadi itu lah pengalaman saya untuk. Jadi maksudnya mahasiswa UNISEL di kawasan urban kota metropolitan di Shah Alam ni ada networking ada interaksi dengan komuniti setempat di stesen 7, di masjid, di surau, dengan restoran-restoran dan juga gym jadi saya ingat itu juga satu perendahan yang baik di kalangan mahasiswa supaya kita sentiasa ada rangkaian antar penjalinan jambatan di antara UNISEL. Mungkin saya nak menarik perhatian Fakih lah, sebab kita tahu MPP semasa PKP diumumkan tengah bercuti, UNISEL pun tengah bercuti. Tapi saya dimaklumkan ada pelajar terkandas yang tadi yang disebutkan oleh saudara Akmal. Jadi mungkin boleh terangkan sedikit sepanjang PKP berlaku, mungkin soal-soal kebajikan yang telah diangkat ataupun diberi perhatian oleh MPP. Okey, macam yang semua tahu PKP kita bermula dengan Mac dan kita jangkakan hanya 2 minggu, namun dah dilanjutkan lebih daripada sebulan dan sambung lagi sampai 28 nanti. So Sampai raya. terus tu agak penat juga duduk kat rumah ni. Okey, pada awal PKP tu mungkin tak ada masalah untuk seminggu yang pertama, namun seminggu yang kedua tu dah ramai student merungut, khususnya student yang berada dekat kawasan Shah Alam lah, sebab dekat sana mungkin ada student yang kerja, ada student yang buat rider, ada yang kerja sambilan. Tapi bila diorang dah PKP ni, diorang tak boleh nak bekerja. Bila dah bekerja, orang kata tak ada kerja, tak adalah duit. Jadi mereka dah mula merungut lah. Maksudnya nak balik, nak pulang ke kampung halaman, minta universiti hantar balik. Namun kita ni hanyalah peringkat universiti dan kita dah tak boleh nak lawan lagi tinggi lah. Kerajaan sendiri yang dah bagi satu arahan yang tak boleh nak bergerak. Kementerian Pengajian Tinggi juga dah bagi arahan yang student kena berada dekat mana-mana lah. Jadi dekat sini kebajikan student ni memang saya cakap alhamdulillah UNISEL tidak abaikan langsung. Maksudnya bila kita cakap je ada student, mereka terus mencari bantuan-bantuan untuk pelajar ni. Jadi macam apa yang MPP buat sepanjang PKP ni, kita sendiri approach pelajar-pelajar yang kita tahu mereka tidak pulang ke kampung halaman. Kita tanyakan kepada mereka, borak dengan mereka, memberi sokongan moral. Dan bila kita dah dapat maklumat-maklumat mereka, kita salurkan kepada pihak HCP UNISEL untuk menyalurkan bantuan. Seperti alhamdulillah dengan usaha sama UNISEL sendiri dah bagi banyak bantuan, macam bantuan makanan, bantuan makanan kering. So kenapa pelajar-pelajar di terkandas saudara Fakih, kalau boleh dikongsikan? Okey, untuk
Dia ada kedua-dua kampus, ada yang terkandas di Bestari Jaya, ada di dalam kampus sahaja ada pelajar antarabangsa yang mana mereka jarang balik lah untuk cuti semester sebab kos penerbangan. Jadi memang sepanjang cuti semester mereka akan berada di kampus. Yang di luar kampus pula di Bestari Jaya ada 10 orang, 10 ke 15 orang yang terkandas, khususnya pelajar Sabah Sarawak. Di Shah Alam juga ada ramai pelajar Sabah Sarawak yang orang kata sama juga, penerbangan, tiket penerbangan tu yang mahal, jadi diorang tak balik lah. Dan ada juga yang ada perancangan dengan kawan-kawan nak pergi bercuti, tapi PKP pula tiba-tiba. Nak berseronok terkurung pula. Allah. Itulah, nak berjalan terkurung pula. Jadi kat sini memang kita dapatkan data, kita salurkan bantuan. Memang Alhamdulillah sehingga ke hari ini bantuan masih lagi disalurkan. InsyaAllah akan sampai pada bulan puasa sampai 28 nantilah. Berapa ni dia? Berapa ni bantuan makanan kuih? Sebab macam mana kan, bila kita macam ni, kita MPP banyak kenalan daripada luar, khususnya MPPK, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, ada juga daripada tim Selangor, ada juga daripada MBI. So Alhamdulillah memang dengan kerjasama MBI dan juga TNC kita yang sangat mengambil berat tentang pelajar UNISEL, memang ada bantuan lah yang disalurkan. Itu yang pertama lah, daripada segi bantuan makanan, bantuan makanan kering. Yang kedua ialah apa yang kami sedang bincangkan, kami terlibat dengan MPPK, Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan. Kami telah mempropos untuk menghantar balik pelajar pulang Sabah Sarawak lah khususnya. Sebab kita tahu kita nak puasa dah dan nak raya, diorang pun nak bersama dengan keluarga. Jadi kita tengah usahakan untuk mendapatkan tiket penerbangan lah untuk diorang. Dah bincang dengan Kementerian Perniagaan Tinggi, tapi banyak KKM masih lagi tekankan perhalusi kerana kita tak boleh, kita kena putuskan rantai kan. Jadi kita takut, kita tak tahu benda ni Encik Zan, kita tak tahu benda ni. Kalau kita balik kampung tu kita tak tahu, kita ni memanglah sihat tapi kita tak tahu benda tu ada ke tak ada kan. Benda ni tak jangka. Betul. Jadi untuk sebaik-baiknya saya sarankanlah kawan-kawan saya, mahasiswa-mahasiswa UNISEL ni yang khususnya kawan-kawan yang sangat-sangat rapat dengan saya yang terkandas tu, bawa-bawa lah bersabar. Kalau ada masalah kita boleh video call. Saya boleh borak. So bagi sokongan moral lah. Yang mampu sekarang ni kita bagi sokongan moral. Ni Akmal saya rasa Akmal lagi ramai ni kawan-kawan di ITM tu yang perlu diberi sokongan moral. Betul lah Man? Tak. Ramai perempuan tadi. Jadi maksudnya kita sarankan mahasiswa seluruhnya untuk kekal di lokasi masing-masing. Betul. Sebab kita berjuang memutuskan rantaian COVID ni. Betul. Jadi bagaimana kalau Saudara Akmal pula, adakah tadi Saudara Akmal kata ada terlibat turun ke lapangan, berapa ramai kalau kita boleh dapat juga maklumat kalau yang terkandas di Shah Alam tu? Okay. Yang berada di Shah Alam yang untuk yang non-resident yang duduk dekat rumah sewa adalah sebanyak 38. Untuk yang berada di AUSA 20 student international. Jadi total semua adalah 58. Sebenarnya saya masih tak dapat lagi accurate punya number sebab saya masih dengar ada lagi yang terkandas tapi diorang tak maklumkan kepada kami. Jadi sekarang kami cuba untuk berinteraksi dengan setiap koordinator di Universiti Shah Alam, di mana kalau ada student yang terkandas dekat sini, minta dia maklumkan kepada kami sebab kami pun dah tingkatkan pack makanan daripada 30 pack ke 50 pack, dan ini pun nak diucapkan terima kasih kepada TNCACP Kota Hamdan sebab memperjuangkan untuk agen makanan ni. Alhamdulillah dah dapat dinaikkan, jadi ada lebihan untuk sesiapa yang terkandas yang perlukan agen makanan boleh bantu kami. Dan selain itu juga Rabu ni ada agen bantuan makanan kuih yang diberi oleh KPT. Lepas tu akan datang tim Selangor dah setuju untuk memberi bantuan makanan kuih kepada para pelajar yang
memberi nama kedai saya lah, yang maksudnya yang kita lihat tu semua akan dapat bantuan makanan free seperti Maggi, biskut, Milo dan lain-lain lah. Jadi kalau ada untuk viewer yang melihat ni, kalau ada rakan-rakan anda yang terkandas di kampus Shah Alam atau BJ, boleh maklumkan kepada kami. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya kami untuk menolong anda survive dalam tempoh KP ni. Okey, baik. Jadi perhatian pada semua mahasiswa, jangan berasa lagi. Kita nak tolong. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pihak yang berkepentingan, contohnya kerajaan Selangor, MBI Selangor, Pusat Islam yang sentiasa berhubung dengan pihak HFP, UNICEF, MPP untuk memastikan kebajikan mahasiswa itu diberikan perhatian. Okey, baik. Kita tahu sekarang ni pelajar lepas SPM tahun lepas sedang menunggu-nunggu keputusan untuk masuk ke dalam untuk meneruskan pengajian di FPT. Dan untuk maklumat semua, UNICEF juga telah mulakan pengambilannya. Jadi mungkin ada yang mengikuti rancangan ini atau kemudian boleh dikongsikan kepada rakan-rakan lepasan SPM. Mungkin Fakih boleh Okey, boleh nyatakan kenapa pelajar lepasan SPM, pelajar lepasan SPM, pelajar diploma wajar masuk UNICEF sebagai pilihan utama. Silakan. Okey, kongsikan sedikitlah pengalaman saya. Saya nak kongsikan sedikitlah pengalaman saya yang masih masuk UNICEF dulu. Saya juga orang yang sama lepasan SPM yang tak tahu nak ke mana. Jadi saya nak sharekan sikitlah. Untuk adik-adik, jangan takut. Approach sahaja pihak-pihak universiti yang adik berminat untuk bertanyakan tentang pelajaran. Dan kalau adik-adik berminat dengan UNICEF, memang sangat-sangat disaranlah. Kenapa kena memilih UNICEF? UNICEF ni ada dua kampus Besar Jaya dan kampus Shah Alam. Untuk yang berminat untuk tinggal di bandar, boleh berada di Shah Alam. Untuk yang berminat untuk belajar dengan suasana yang aman, damai, tidak diganggu, boleh berada di Bestari Jaya lah. Sebab Bestari Jaya ni kampusnya besar, lengkap dengan semua fasiliti. Ada kolej kediaman, ada kafe, ada pusat sukan, ada tasik UNICEF, ada masjid, ada padang, ada, orang kata lengkap lah daripada segi apa yang kita perlukan untuk sebagai seorang mahasiswa ni, lengkap. Fasiliti dia memang terbaik. Dan kenapa untuk lepasan SPM saya sarankan untuk masuk di UNICEF, sebab kita ada program derma siswa untuk pelajar tahun asas. Okey, tahun asas ni apa ya adik-adik? Tahun asas ni adik belajar setahun dekat UNICEF, adik boleh sambung degree terus dekat UNICEF. Bezalah dengan diploma. Kalau diploma tu ambil masa dalam 3 tahun, and then baru boleh sambung degree. Kalau tahun asas ni setahun sahaja. Alumni derma siswa. Ya, betul. Betul. Okey, apa itu derma siswa ya adik-adik? Derma siswa ni ialah pengajian secara percuma di universiti selama setahun. Maksudnya masuk je, tak payah bayar apa-apa, tak payah bayar kos yuran pengajian tu, belajar je. Alhamdulillah lah, sepanjang 3 semester tu memang dekan je lah. Sebab kita tak payah fikir pasal duit kan, kita fikir pasal belajar je. So dekat waktu foundation dulu pun, asasi dia ada 4 asasi yang ni, TESOL, asasi IT yang berminat dengan sains, kita ada asasi sains, yang berminat dengan pengurusan bisnes, kita ada asasi management. Jadi saya ni alumni yang telah waktu tu baru batch kedua untuk derma siswa pengajian percuma ni lah, untuk yuran pengajian percuma ni. Itu antara benda yang menarik lah untuk kalau kita sambung pada tahun asas. Ada juga diploma yang menyediakan pelbagai program, degree yang menyediakan pelbagai program. So memang sangat menarik lah. Kalau lagi macam nak tahu dengan lebih lanjut, boleh pergi dekat website UNICEF, www.unicef.edu.my. Dekat situ kita ada banyak menerangkan tentang program yang disediakan. Sebab kalau saya nak terangkan program yang disediakan ni, live ni boleh jadi sampai 3-4 jam nanti. Kita cerita pasal kursus je nanti. So kalau macam adik-adik memang boleh lah, sebab sekarang ni zaman teknologi,
Guna smartphone tu daripada asyik tengok Facebook, asyik main TikTok, bolehlah pergi dekat website UNICEF tu. Itulah perkongsian. Jadi maksudnya kalau nak masuk ke program asasi ni, syaratnya mesti Betul. 5 kredit. Betul. Kalau diploma minimum 20 kredit lah. Jadi Betul. maklumat lanjut sila rujuk dalam website UNICEF. Dan mungkin kalau misalkan kata adik-adik ni nak PM tepi kepada Boleh. boleh Boleh. boleh bantu menerangkan lah. Sangat-sangat disarankan. Kalau macam tadi disebut oleh Akmal berbeza ketika belajar diploma di kolej lama dan juga belajar di UNICEF menawarkan satu untuk pengalaman pembelajaran dalam kuliah dan juga di luar kuliah. Jadi mungkin ada tambahan lagi yang boleh dikongsikan oleh Akmal tanpa pelajar diploma daripada misi lain, kolej lain mesti memilih UNICEF sebagai pilihan utama. Nak jadikan cerita sebenarnya saya masuk UNICEF ni saya accidentally. Accident Tapi- tu cara accident Accidentally. Naik motor ke naik kereta? Gitu. Tapi tu lah macam saya kata, saya tak rasa saya buat keputusan yang salah, dia rasa buat keputusan yang betul. Okay, saya akan beritahu masa diploma dulu dia orang tak ada aktiviti belajar. Dia memang masuk kolej tu memang belajar je. Belajar. Tapi untuk Stress UNICEF ni dia orang ada Stres ke? Belajar. Tak juga dah. Tapi untuk UNICEF ni dia orang ada selitkan aktiviti belajar untuk belajar melakukan aktiviti sosial. Masa untuk diploma saya tak dapat merasai benda tu. Apa yang saya boleh buat, saya cuma boleh menyertai macam ni macam silat. Jadi saya lebih pada NGO luar. Untuk dalam kampus tu saya tak dapat rasa dia punya best ni. Jadi apabila masuk UNICEF ni, apabila ditunjukkan itu, diberi pilihan diberi peluang, sangatlah seronok. Untuk kuliah pula, UNICEF ramai lecturer yang saya dapat dan semuanya baik, seorang yang supportif dan sangat bertimbang rasa dengan pelajar-pelajar. Masa PKP ni pun ada satu media pun asyik tanya, awak dah makan betul? Ni semua kan, saya pula rasa. Ya, Perhatikan. Untuk diploma Jadi memang apa dia? terus silakan. Untuk diploma pula ada, tapi nak dikatakan beza UNICEF ni lagi anda lagi mudah nak rapat dengan lecturer tu. Okey. Itu Tu kelebihan di UNICEF pencara-pencara staffnya friendly dengan pelajar, boleh bincang, benda boleh bincang kan, gaduh. ada tambahan lagi. Okey, ada tambahan lagi? Okey, silakan. Saya ada kenal dengan seorang lecturer ni, dia tak locate ilmu dengan saya. Di mana saya main gym dan lecturer tu pun main gym. Jadi sebenarnya kalau kita nak minta ilmu gym ni, sebenarnya kita perlu dibayar. Kita perlu membayar kepada orang yang memberi ilmu tu. Tapi untuk lecturer tu yang pemain gym, dia tak locate. Dia bagi semua, dia beritahu apa nak makan, apa nak ni, apa nak ni tu. Jadi saya rasa macam tersentak dapat free. Untuk tempat-tempat lain semua kena bayar. Jadi lah Perkongsian ilmu budaya ilmu yang ditekankan di kampus UNICEF bukan saja mesti masuk kuliah dalam bidang kita saja, tapi kita boleh merentas bidang keilmuan berdasarkan minat kita. Jadi kita boleh tanya pencara atau profesor berdasarkan minat kecenderungan kita. Okey, jadi saya nak menarik perhatian kedua-dua panel. Kita tahu semua sekarang dah berada di rumah selama 1 bulan.
dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Macam-macam video kita dapati, macam-macam story dia ambil dalam Facebook, kegiatan-kegiatan yang unik. Jadi mungkin boleh berikan saya MPP boleh berikan saranan apa yang mahasiswa kat luar sana dia boleh lakukan dalam konteks yang bermanfaat lah. Selaku mereka ini ada tanggungjawab sebagai pemimpin, sama ada pemimpin sebagai abang atau kakak di rumah kepada adik-adik, atau kepada kejiranan mereka, atau kepada karya mereka, atau kepada persatuan, pimpinan persatuan mereka sendiri. Apa yang mereka boleh lakukan? Kalau ada saranan, silakan. Okey, untuk yang berada di rumah tu memang saya galakkan untuk sentiasa berada di rumah, tidak keluar-keluar untuk berjalan-jalan, sebab saya sendiri berada di rumah dan saya faham apa itu, apa ni dia punya, orang kata kepisangan, kebosanan dia kat rumah ni. Ini istilah orang muda. Kita ni kena keluar, kita kena berjalan, kena jumpa kawan, lepak mamak. Tapi sepanjang PKP ni semua tu out, semua tu letak tepi. So saya kita boleh lepak di hangout ya betul. Lepak secara online. Ini yang saya nak cadangkan kepada mahasiswa semua, boleh pakai Google Hangouts, lepak. Saya hari-hari lepak dengan Akmal pakai Hangouts, dengan Hazim, dengan saudara-saudara MPP, kawan-kawan saya, memang kita gunakan platform Hangouts lah yang paling sesuai. Tapi membincangkan isu-isu kemahasiswaan juga. Ya betul, kita ada bincangkan. Kalau secara perbincangan tu memang banyak perbincangan tentang isu mahasiswa, isu apa perancangan kita untuk confront wabak ni, sebab kita tahu pelajar kita bosan. So kita nak confront perkara ni. Kita ada bincangkan, and then sebab itulah saya cakap tadi kita ada come out dengan satu program Unicell Home Competition, yang mana semua mahasiswa-mahasiswi boleh join, mahasiswa-mahasiswi Unicell khususnya boleh join dan boleh buat di rumah. Competition tu merangkumi 9 pertandingan kecil yang boleh mahasiswa-mahasiswi buat di rumah bersama adik-adik, bersama mak ayah, sebab itulah dia punya cadangannya memang untuk buat di rumah. Kalau boleh dikongsikan sebahagian pertandingan tu, Fakih, boleh? Okey, kita ada pertandingan poster tentang COVID-19, yang mana tempat pertama hadiahnya ialah RM100. And then kita ada pertandingan video short film. Maksudnya short film sepanjang PKP. Sepanjang PKP ni adik, awak-awak semua buat apa dekat rumah tu? Awak boleh kongsikan lah. Mana tahu kalau menang awak boleh dapat RM100 juga. Dan ada juga pertandingan menyanyi untuk yang suka karaoke. Kita angkat lah untuk mereka berkaraoke, dan kita akan kongsikan dia punya lagu-lagu tersebut. Dan ini semua lagu-lagu baru ke lagu-lagu lama ni? Pertandingan karaoke ni tertakluk kepada mahasiswa sendiri. Maksudnya lagu sendiri ke atau lagu sedia ada? Lagu sedia ada boleh, lagu sendiri pun boleh. Sebab kita ada dua konten untuk lagu ni. Satu, kita ada pertandingan karaoke tu, dan satu lagi kita ada pertandingan muzik video. Mana muzik video ni kita ketengahkan lagu Mawar Ungu, yang mana khas untuk kita punya frontliner lah. Lagu Mawar Ungu ni memang khas untuk kita punya frontliner. Kita nak jadi kasih kepada frontliner kita, sokongan kepada frontliner kita lah. Betul. Selain daripada diorang buat pertandingan ni, diorang pun mendapat awareness, mendapat pengetahuan ilmu-ilmu tentang COVID-19 ni lagi. Dengan lebih mendalam lah. Sekadar sekarang membaca di sosial media pun tak memadai. Kita boleh buat kajian. So daripada program-program yang kami sajikan ni, mereka boleh buat kajian dengan sendirinya. Itulah benda yang kami propose. Dan yang, ada satu lagi yang saya nak kongsikan, sebab mungkin ini akan mendapat tarikan daripada mahasiswi khususnya. Ya, silakan. Pertandingan resepi, maksudnya pertandingan memasak. So memasak di rumah. Saya selalu tengok di sosial media, ada yang buat dalgona lah, ada yang buat cheesecake, ada yang buat pulut mangga. So apa salahnya kita kongsikan resepi tersebut kepada semua kawan-kawan kita kat Unicell, betul? Resepi untuk sarapan ke, makan tengah hari ke, makan malam? Tiada kekhususan di situ. Kita buat open. Open. Nak masak lemak, itik ke. Jangan masak tu. Jangan disebabkan bosan sangat dia ambil kucing dia masak tu, janganlah. Pagi juga rajin masak di rumah masak air lah. Saya level chef juga, Cik Izzuan. Alhamdulillah, nasi goreng. Okey, mantap. Maggi tu masih boleh lepas lagi lah untuk masak.
Okey. Tapi inilah antara yang kami boleh kongsikan untuk student sendiri. Dan kita juga ada buat campus live talk ni akan berterusan sampai 28 hari bulan. So mahasiswa boleh dalam sehari ni kita ada buat 2 sesi, satu sesi tu 1 jam. So dalam sehari tu ada 2 jam. So mahasiswa yang betul-betul tak ada perkara yang boleh buat, bolehlah untuk join sesi ni dan dengarkan sendiri perkongsian daripada organisasi-organisasi pelajar yang ada dekat UNISEL ni. Salah satu jugalah inisiatif yang kami propose. Okey, baik. Okey, kita Cik Izzuan terlupa satu benda. Saya nak tambah sikit. tadi ya. Saya nak tambah satu boleh. lagi benda. Okey. Okey, satu lagi berkaitan dengan program kami ialah program Round Table with MPP, yang maksudnya kita ada dalam kelompok kecil secara berperingkat kita akan buat perjumpaan dalam 20 orang setiap ada masa ke semasa. Maksudnya kat sini student boleh share masalah dia. Masalah daripada masalah peribadi seperti masalah anak kucing sampailah masalah kepada masalah pembayaran yuran. Kita boleh share secara face to face dengan MPP lah. Ini adalah salah satu lagi inisiatif kami lah. So ada, kalau kata secara keseluruhannya ada 3 program lah yang kami laksanakan sepanjang PKP ni. Bermula semalam sebenarnya. Semalam kita dah start lah. So baik, inisiatif yang diutarakan oleh MPP, saya ingat dia menjadi suatu pemangkin kepada semua organisasi pelajar dan juga mahasiswa UNISEL untuk terus berkarya secara kreatif yang kita juga boleh lakukan program kegiatan pelajar dalam bentuk online atau maya. Jadi Akmal, saya nak tanya, di rumah tadi Fakih kata buat resepi masak air lah, masak Maggi, hampir banyak masa dia habiskan dengan kegiatan-kegiatan makan. Jadi mungkin Akmal ada tips bagaimana kita boleh juga lakukan kegiatan-kegiatan yang menjaga kesihatan Akmal. Kesihatan. Untuk jaga kesihatan ni anda boleh buat home workout, boleh buat lari keliling rumah. Dekat orang tamu kan lari. Lari dari rumah? Lari di rumah ke lari dari rumah? Dalam rumah. Agak polis ni, RM1,000 je. Saya ada nampak satu challenge di mana diorang buat challenge 100 bumping, 100 sit up, 100 squat dalam masa sebulan. Akan nampak satu perubahan yang sangat ketara. Itu setiap hari ke atau satu bulan? Setiap hari ya 100. Setiap hari sebulan. Satu bulan buat sikit-sikit. Maksudnya kena dibuat satu hari sekali sepanjang satu bulan Sepanjang satu bulan. Memang akan nampak siapa yang nak kurus tu memang digalakkan. Siapa yang dapat kurus nak ke badan yang sedap tu pun sangat digalakkan sebab sangat menjadi. Dah banyak saya tengok review dekat YouTube kan, ramai dah tunjuk perubahan tu, iaitu untuk kesihatan. Daripada segi makanan pun kena jaga juga untuk kesihatan. Akmal, kalau macam nak buat workout, nak buat pumping itu kita buat sebelum sarapan ke, selepas sarapan ke, atau gimana tu? Sebelum sarapan. Sebelum sarapan setengah jam sebelum, sebab kalau kita buat selepas sarapan kemungkinan badan kita akan muntah balik. Biasanya sebelum makanan pun penting juga untuk menjaga kesihatan semasa PKP ni. Anda kena makan cukup carb, kena makan cukup protein, kena makan cukup zat. Jangan buat dalgona sahaja, manis benda tu. So potong kaki. Potong kaki. Baik. Boleh juga. Kalau Akmal boleh kongsikan. Akmal juga merupakan jurulatih silat buah lian kan? Adakah setiap pagi itu ada exercise khas dengan menggunakan teknik ataupun jurus silat buah lian? Saya pertama kali dengar buah lian, saya ingat buah lai tadi. Durian. Okey. Untuk buah lian ni ada. Macam tu lah saya cakap. Kita
lebih kepada buat tabatan. Tu tabatan. Kena tengok YouTube lah, tabatan. Sedikit je apa yang kita buat. Untuk yang ada jurus tu kena untuk jurus tu kena datanglah belakang macam sendiri. Cuma saya ada untuk satu permintaan yang terakhir untuk minta sedekahkan Al-Fatihah untuk Allah guru saya yang baru saja ke Rahmatullah 2 hari lepas, hari Sabtu 18 April. Saya minta sedekah Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sabar Akmal. Okey, jadi insya-Allah dengan anak murid arwah gurunya boleh meneruskan perjuangan punya kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan dan juga disiplin dalam ilmu silat ni. Okey, kita di penghujung kita ada 2 minit. Jadi saya mohon seorang 1 minit ataupun 30 saat mungkin boleh rumuskan dan juga memberikan pesanan nasihat kepada rakan-rakan siswa di luar sana dalam perbincangan kita pada hari ini. Okey, alhamdulillah kita dah sejam kita borak je Zuan. Saya punya dah belecak dah ni. Okey, untuk kepimpinan dan tanggungjawab ini saya memang galakkan kepada pelajar, mahasiswa-mahasiswi UNISEL sendiri untuk terlibat dengan organisasi pelajar. Sebab di mana datangnya kepimpinan dan tanggungjawab ini adalah bermula daripada organisasi pelajar sendiri. Terlibatlah dengan program, terlibatlah dengan organisasi pelajar, insya-Allah anda mempunyai sikap kepimpinan dan tanggungjawab pada dalam diri sendiri. Dalam diri itu sendirilah. Okey, pesanan kepada semua sepanjang PKP ni janganlah keluar. Kalau tak ada 1000, kalau tak nak pergi mahkamah jangan keluar. Duduk je dekat rumah. Kalau bosan boleh PM tepi, insya-Allah saya akan bantu. Dan tambahan sikit dekat sini, kalau macam ada yang berasa emosi terganggu, ada yang rasa depres, berhubung sahaja dengan kami dan kami akan salurkan kepada unit kaunseling dan latihan Universiti Selangor sebab mereka ada buat perkhidmatan kaunseling atas talian. Jadi sangat-sangatlah digalakkan untuk semua stay positif dan stay safe. #APP UNISEL, #UNISEL Awesome. Okey, terima kasih Okey Akmal, ada pesanan terakhir? Pesanan terakhir, kami akan habis MVP ni pada SEM ni. Jadi untuk tahun depan kami galakkan kepada semua untuk menjadi MVP ataupun tidak pun datang turun mengundi. Kenaikan peratus mengundi daripada tahun lepas, tahun ni kita boleh tingkatkanlah peratus mengundi untuk MVP tahun ni. Okay. Untuk tempoh semasa PKP ni just stay at home. Saya pun itu nak ke kubur pun tak lupa juga. Memang tak ada apa-apa. Jadi daripada kamu bayar RM1,000 tu baik kamu duduk rumah, kamu sebuku, workout ke buat masa berzikir. Masya-Allah. Okey, itu sajalah daripada saya. Okey, terima kasih kepada Saudara Fakih, Presiden dan juga Saudara Akmal dan Presiden 2 atas perkongsian dalam kampus Live Talk. Cuma saya nak baca sikit komen yang ditulis oleh rakan-rakan kita yang sempat tuliskan. Satu nak tanya tentang apakah plan MPP dan Comnet yang mungkin ada program-program yang dianjurkan. Okey, tadi kedua-dua panel dah berkongsikan kalau program Comnet ni kita akan hebahkan melalui WhatsApp OP dan juga dalam WhatsApp Comnet. Dan yang terakhir perkongsian oleh kita punya kaunselor kita Cik Helwa Tansuri yang menawarkan perkhidmatan e-counselling jika ada pelajar yang ada kesulitan ataupun tekanan ataupun persoalan menyebabkan emosi, jadi boleh hubungi nombor yang telah dinyatakan dalam ruang komen. Jadi terima kasih kepada semua. Terus ikuti Campus Live Talk sebagaimana telah dijadualkan pada malam ini. Moderator yang akan dipimpin oleh MPP sendiri dan itu juga dengan beberapa tokoh-tokoh siswa yang kita ketengahkan. Jadi kita harap kita akan dapat menyokong inisiatif kegiatan pelajar secara maya ini.
Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada NAP Presiden juga Timbalan NAP Chancellor kita, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh yang menyokong inisiatif yang kita hadirkan pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.